Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif bin Norman, merupakan guru kamu untuk hari ini yang akan mengajar kitab ibadat darjah 4. Jadi, sebelum itu lebih baik sama-sama kita menadah tangan untuk membaca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi, sebelum kita masuk kepada pelajaran pada hari ini, lebih baik kita mengenal tajuk kita yang akan belajar pada hari ini. Apakah tajuk yang akan kita belajar pada hari ini? Mesti anda semua tertanya-tanya, kan? Ya, jadi sebelum itu, saya nak kamu semua menjawab persoalan saya untuk mengetahui tajuk kita pada hari ini. Persoalan yang pertama ialah, mari kita lihat pada gambar ini. Pada gambar ini, terdapat seorang imam yang sedang membacakan khutbah pada hari Jumaat. Ya, jadi apakah yang biasanya dilakukan sebelum kita melakukan solat Jumaat? Biasanya kalau kita dekat rumah, kita dekat solat Jumaat, sebelum kita memakai pakaian, kita mestilah apa? Mandi, ya. Tetapi kita biasanya mandi apa? Mandi sunat. Okey, persoalan yang kedua. Gambar ini menunjukkan pada suasana hari raya. Yang ini, mereka semua berjemaah untuk menunaikan solat sunat hari raya. Tetapi, sebelum memakai pakaian yang serba cantik, apakah yang perkara sunat perlu dilakukan sebelum memakai pakaian? Sama juga seperti tadi, perlu melakukan mandi sunat. Okey, jadi baiklah, apakah murid-murid sudah mengetahui perkaitan antara gambar 1 dan gambar 2? Ya, betul. Hari ini Ustaz akan mengajar kamu semua tentang jenis-jenis mandi sunat. Baiklah murid-murid, apakah murid-murid masih ingat apakah tajuk lepas yang telah kita pelajari? Jadi, tajuk lepas yang telah kita pelajari ialah pengertian mandi sunat. Pengertian mandi sunat ialah mandi yang sah solat tanpanya dan syarak menghukumkannya sunat serta digalakkan untuk tujuan tertentu. Apakah jenis-jenis mandi sunat di dalam Islam yang telah ditetapkan dan kita boleh praktikkan di dalam kehidupan seharian? Baiklah, yang pertama, mandi sunat solat Jumaat. Yang kedua, mandi sunat 2 hari raya, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Yang ketiga, mandi sunat solat istisqa. Yang keempat, mandi sunat apabila berlakunya gerhana matahari dan mandi sunat apabila berlakunya gerhana bulan. Yang kelima, mandi sunat setelah memandikan mayat. Dan yang keenam, mandi sunat setelah memeluk Islam. Yang ketujuh ialah mandi sunat setelah siuman daripada gila. Yang ke-8 ialah mandi sunat apabila memakai pakaian ihram, sama ada melakukan ibadah haji atau umrah. Dan yang ke-9 ialah mandi sunat
apabila memasuki kota Mekah. Yang ke-10 ialah mandi sunat apabila melakukan bermalam di Muzdalifah. Yang ke-11 ialah mandi sunat apabila melakukan wukuf di Arafah. Dan yang terakhir, mandi sunat apabila melakukan ibadah melontar. Jadi, dalam Islam mempunyai 12 jenis mandi sunat. Banyak kan? Ya, banyak. Makin banyak, makin bagus. Sebab apa? Itu ialah perkara-perkara sunnah. Apabila kita melakukan perkara sunnah yang banyak, maka kita mendapat pahala yang lebih. Apabila kita mendapat pahala yang lebih, ya, sudah tentu kita disayangi oleh Allah dan disayangi oleh Nabi. Dan kita berpeluang untuk masuk ke dalam syurga. Jadi, sebelum itu, kita ulang lagi sekali supaya kita boleh ingat dan hafal apabila kita hendak melakukan mandi sunat tanpa ragu-ragu. Baiklah, yang pertama, mandi sunat solat Jumaat. Yang kedua, mandi sunat 2 hari raya, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Yang ketiga, mandi sunat solat istisqa. Yang keempat, mandi sunat apabila berlakunya gerhana matahari. Dan mandi sunat apabila berlakunya gerhana bulan. Yang kelima, mandi sunat setelah memandikan mayat. Dan yang keenam, mandi sunat setelah memeluk Islam. Yang ketujuh ialah mandi sunat setelah siuman daripada gila. Yang ke-8 ialah mandi sunat apabila memakai pakaian ihram, sama ada melakukan ibadah haji atau umrah. Dan yang ke-9 ialah mandi sunat apabila memasuki kota Mekah. Yang ke-10 ialah mandi sunat apabila melakukan bermalam di Muzdalifah. Yang ke-11 ialah mandi sunat apabila melakukan wukuf di Arafah. Dan yang terakhir, mandi sunat apabila melakukan ibadah melontar. Baiklah, pada kali ini Ustaz Arif akan terangkan berkaitan jenis-jenis mandi sunat tadi. Yang pertama ialah mandi sunat Jumaat. Apakah yang dikatakan mandi sunat Jumaat? Ya, mandi sunat Jumaat ini dilakukan pada hari Jumaat. Disunatkan untuk yang berniat mandi pada awal pagi, tetapi lebih afdal terutamanya bagi jemaah Muslim yang ingin pergi menunaikan solat Jumaat. Yang kedua ialah mandi sunat 2 hari raya. Iaitu apa? Mandi sunat hari raya Aidilfitri dan mandi sunat hari raya Aidiladha. Jadi, apabila kita menunaikan mandi sunat ini, kita perlu mengikuti masa-masa yang tertentu. Baiklah, bagi mandi sunat 2 hari raya ini waktunya ialah dari waktu pertengahan malam sehinggalah terbenamnya matahari. Tetapi lebih afdal mandi sunat ini selepas terbitnya fajar. Iaitu apa? Selepas subuh ataupun selepas sarapan
bagi jemaah yang ingin menunaikan solat Hari Raya Aidil Fitri dan mandi sunat Hari Raya Aidil Adha. Baiklah, yang ketiga ialah mandi sunat solat istisqa. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan solat istisqa? Solat istisqa ini ialah solat yang ditunaikan oleh jemaah ataupun sendirian, ditunaikan untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan di sesuatu kawasan. Jadi, waktu untuk mandi solat sunat istisqa ini ialah apabila kita hendak menunaikan solat sunat istisqa, maka sebelum kita menunaikan solat sunat istisqa, kita disunatkan untuk mandi. Yang keempat ialah mandi sunat gerhana matahari dan mandi sunat gerhana bulan. Jadi, apakah waktu yang dikatakan mandi sunat gerhana matahari dan bulan? Tempohnya ialah mandi sunat ini dilakukan apabila berlakunya gerhana matahari dan bulan sehingga tamat tempoh kadar waktu yang telah ditetapkan oleh para pengkaji. Yang kelima ialah mandi sunat setelah memandikan mayat. Apakah yang dikatakan dengan situasi tersebut? Jika berlakunya sesuatu kematian, pastinya akan diuruskan jenazah tersebut. Jadi, para petugas ataupun yang menjalankan tugas memandikan mayat disunatkan untuk mandi sunat. Waktunya bila? Apabila mereka, petugas tersebut, pulang ke rumah dan membersihkan diri tersebut. Yang keenam ialah mandi sunat setelah memeluk Islam. Bila waktunya setelah memeluk Islam? Hal ini terjadi apabila terutamanya pada orang-orang yang bukan Muslim. Ya, di Malaysia kita ini, kita tahu di Malaysia ada pelbagai kaum yang ada. Jadi, orang yang bukan Islam pada awalnya telah mengucap 2 kalimah syahadah. Lalu, mereka disunatkan untuk mandi. Tetapi, sebab itu wujudnya golongan mu'alaf, kerana mu'alaf itu ialah golongan yang baru masuk ke dalam Islam. Yang ketujuh ialah mandi sunat setelah siuman daripada gila. Jadi, apakah yang dikatakan siuman daripada gila? Maknanya ialah, jika kita tahu di Malaysia ini terdapat pusat rawatan yang untuk memulihkan orang-orang gila. Jadi, setelah orang-orang gila tersebut mendapatkan rawatan daripada doktor-doktor pakar, dan doktor pakar tersebut telah mengesahkan bahawa mereka yang dari gila itu telah kembali siuman ataupun telah berfikir secara normal, maka selepas itu mereka yang telah siuman disunatkan untuk mandi sunat. Yang ke-8 ialah mandi sunat ketika hendak berihram apabila menunaikan haji atau umrah. Jadi, bilakah waktunya tersebut? Waktunya ialah apabila sebelum memakai pakaian kain putih ihram. Jadi, orang itu perlu disunatkan untuk mandi sunat.
Yang kesembilan ialah mandi sunat ketika memasuki kota Mekah. Jadi waktunya bila? Waktunya ialah apabila kita dari Malaysia menunaikan haji atau umrah, menaiki kapal terbang dan mendarat di tanah Arab, lalu pergi ke hotel dan kita disunatkan untuk mandi sunat apabila memasuki kota Mekah. Yang ke-10 ialah mandi sunat ketika wukuf di Arafah. Jadi, waktunya untuk menunaikan solat sunat tersebut ialah apabila kita sebelum menunaikan wukuf di Arafah. Maka, apabila kita berada di hotel, kita disunatkan untuk mandi sunat, lalu berpindah ke wukuf di Arafah untuk menunaikan haji atau umrah. Yang ke-11 ialah mandi sunat ketika hendak bermalam di Musdalifah. Jadi bilakah waktunya? Ya, waktunya sama seperti tadi. Apabila kita telah balik di hotel, maka kita disunatkan untuk mandi sunat sebelum kita pergi di Musdalifah untuk bermalam di sana. Yang ke-12 ialah mandi sunat ketika hendak melontar. Jadi, bilakah waktunya? Waktunya ialah sama juga seperti tadi. Kita apabila berada di hotel, kita akan mandi sunat sebelum kita pergi melontar. Baiklah, sebentar tadi Ustaz telah terangkan kepada kamu semua jenis-jenis mandi sunat sebanyak 12. Baiklah, seterusnya bagi menguji kefahaman kamu semua, Ustaz akan memberikan beberapa soalan untuk menguji kefahaman kamu semua. Mari kita lihat soalan objektif yang pertama. Soalan 1. Bilakah waktu bagi melakukan mandi sunat semasa menguruskan mayat? Pilihan jawapan yang pertama alif ialah setelah memandikan mayat. Ba, setelah mengkafankan mayat. Jim, setelah mensolatkan mayat. Dal, setelah mengkebumikan mayat. Jadi, Ustaz akan berikan kepada kamu masa 10 saat untuk menjawab dengan betul. Ya, betul. Jawapan bagi nombor 1 ini ialah alif, setelah memandikan mayat. Waktu bagi melakukan mandi sunat semasa menguruskan mayat ialah setelah memandikan mayat. Kenapa? Jawapan ini kerana di dalam Islam telah menggariskan mandi sunat semasa menguruskan mayat ialah setelah memandikan mayat, kerana mempunyai perkaitan antara memandikan mayat menggunakan air dan kita perlu bersuci apabila setelah memandikan mayat. Mari kita berpindah ke soalan 2. Soalan 2, bilakah waktu bagi melakukan mandi sunat hari raya? Alif, Hari Raya Cina. Ba, Hari Raya Taipusam. Jim, Hari Raya Aidilfitri. Dal, Hari Christmas. Jadi,
Ustaz akan berikan kamu masa 10 saat untuk menjawab dengan betul. Itu jawapan dia, iaitu Jim, Hari Raya Aidilfitri. Waktu bagi melakukan mandi sunat hari raya kan ada dua. Yang pertama, Hari Raya Aidilfitri, dan yang kedua, Hari Raya Aidil Adha. Sebab kita di dalam Islam, kita menyambut Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. Yang lain-lain seperti Hari Raya Cina, Hari Raya Taipusam dan Hari Krismas disambut oleh agama lain. Seterusnya, soalan ketiga. Soalan terakhir bagi soalan objektif. Soalan 3. Apakah nama kota bagi melakukan mandi sunat? Alif, Mekah. Ba, Madinah. Jim, Parsi. Dal, Riyadh. Ustaz akan bagi masa 10 saat kepada kamu untuk menjawab soalan dengan betul. Betul. Jawapan bagi nombor 3 ini ialah Alif, Mekah. Nama kota bagi melakukan mandi sunat ini ialah Kota Mekah. Sebab apa? Sebab kita melakukan ibadah haji atau umrah di mana? Di Mekah. Jadi itulah jawapan dia. Soalan subjektif. Soalan subjektif yang pertama ialah berikan 3 jenis mandi sunat yang boleh dilakukan semasa mengerjakan haji atau umrah. Ustaz akan beri kamu masa 20 saat untuk menjawab dengan betul. Baiklah, jawapan bagi nombor 1 ini ialah mandi sunat ketika hendak bermalam di Musdalifah. Yang kedua, mandi sunat ketika hendak wukuf di Arafah. Dan yang ketiga, mandi sunat ketika hendak melontar. Itulah dikatakan mandi sunat yang boleh dilakukan semasa mengerjakan haji atau umrah. Soalan kedua. Apakah maksud bagi solat istisqa? Ustaz akan beri kamu masa 10 saat untuk menjawab soalan itu. Bagus. Jawapan dia, maksud bagi solat istisqa ialah solat meminta hujan. Sebab apa? Solat meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan di sesuatu kawasan tersebut. Seterusnya, soalan terakhir. Soalan 3. Bilakah waktu bagi melakukan mandi sunat apabila berlaku gerhana matahari dan bulan? Ustaz akan beri kamu masa
10 saat untuk menjawab soalan itu dengan betul. Bagus. Jadi, jawapan dia ialah apabila mulanya berlaku gerhana matahari atau bulan sehingga tamat bagi waktu berlaku gerhana matahari atau bulan. Jadi, sebab apa? Sebab waktu tempoh berlakunya gerhana tersebut, waktunya sangat tertentu. Kerana para pengkaji telah mengkaji waktu tersebut dari awal hingga akhir. Tahniah bagi yang dapat menjawab soalan itu tadi. Bagi yang salah, awak boleh cuba lagi. Kita telah pun sampai ke penghujung kelas kita pada hari ini. Jadi, Ustaz akan imbas kembali apakah yang kamu semua telah pelajari pada hari ini. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis mandi sunat. Baiklah, yang pertama, mandi sunat solat Jumaat. Yang kedua, mandi sunat 2 hari raya, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Yang ketiga, mandi sunat solat istisqa. Yang keempat, mandi sunat apabila berlakunya gerhana matahari dan mandi sunat apabila berlakunya gerhana bulan. Yang kelima, mandi sunat setelah memandikan mayat. Dan yang keenam, mandi sunat setelah memeluk Islam. Yang ketujuh ialah mandi sunat setelah siuman daripada gila. Yang ke-8 ialah mandi sunat apabila memakai pakaian ihram, sama ada melakukan ibadah haji atau umrah. Dan yang ke-9 ialah mandi sunat apabila memasuki kota Mekah. Yang ke-10 ialah mandi sunat apabila melakukan bermalam di Muzdalifah. Yang ke-11 ialah mandi sunat apabila melakukan wukuf di Arafah. Dan yang terakhir, mandi sunat apabila melakukan ibadah melontar. Jadi, sampai di sini sahaja pertemuan kita pada hari ini. Ingat apa yang Ustaz ajar tadi dan jangan lupa. Dan kamu semua boleh mempraktikkan dan menunaikan mandi sunat tersebut pada hari-hari yang telah Ustaz katakan tadi. Maka bagi mengakhiri kelas kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca suratul Asr dan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Kita jumpa lagi di lain hari dan di lain waktu pada kelas yang sama. Saya Muhammad Arif bin Norman ingin mengundurkan diri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.